اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan izin dan taufik daripada Allah kita dapat bersama lagi untuk menyambung daripada kitab Al-Mu'in pada pasal sembahyang mayat. Ini musannif menyebut perkara yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kita berhenti pada 799. Okey. Keranda tak sebut ke tak? Pada hak tu wayun dan atas tu. Atas tak? Wayun dabul ifda'u bi khaddihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa yundabul ifda'u bi khaddihi al-aymani ba'da tanhiyatil kafani anhu ila nahwi turabin mubalaghatan fil istikanati wal dhulli wa raf'u ra'sihi bi nahwi labinatin wa kuriha sunduqun illa li nahwi nadawatin fayajibu wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u wuqu'at turabi alaihi. Kata pengarang rahimahullah, sunat menyentuhkan pipi kanannya kepada umpama tanah selepas diselokkan kafan daripadanya, kerana mendalami pada berserah diri dan hina diri, dan meninggikan kepalanya dengan umpama bata yang belum dibakar. Makruh kerana melainkan kerana umpama tanah basah, maka wajib ia. Haram menanamnya tanpa sesuatu yang menghalang tanah jatuh ke atasnya. Sekarang ni masuk lagi berkaitan dengan bagaimana sifat kubur yang sunat ni. Bagaimana sifat kubur yang disunatkan, yang afdal. Dia kata wa yundabul ifda'u bi khaddihil aymani, dan sunat mengenakan. Ifda' ni makna kena, sentuh, menyentuh dengan pipinya yang kanan ba'da tanhiyatil kafani anhu, setelah dibukakan kafan. Tanhiyah ni makna dibukakan, dialihkan kafan bahagian muka ni. Setelah masuk jenazah dalam kubur, orang buka ikatan tu dilepaskan, dan muka tu dia dibukakan. Muka dibukakan kerana apa? Kerana nak beri tanah tu sentuh dengan pipi. Sunat lah. Kalau nak tanam dengan buku pocong itu seterus tak apa. Tak ada benda, tidak bangun mula. Kata kalau tak buka kan balik bangun cari. Nampak tak? Macam-macam orang kita. Kalau tak buka balik bangun cari. Orang buka tak? Biasa orang buka tali kan? Buka tali. Jadi tanah tu sunat letak di pipi kanan. Ambil tanah kubur tu, letak di pipi kanan. Setelah dibukakan kafan daripada muka tu, anhu ay
an khaddihi ila nahwi turab, dikenakan, disentuhkan kepada seumpama tanah. Maknanya kalau tanah di tanah, di tanah tu dikenakan di pipi dia. Buat tu sebab apa? Ni illah. Illah sunat tu mubalaghatan, kerana nak bersungguh. Mubalaghah, nak sungguh pada istiqanah, pada istiqanah ni makna merendah diri, menghinakan, wadzulli, dan menghinakan diri. Makna akhirnya kita ni balik kepada tanah juga. Muka kita selama ini mulia, akhirnya jatuh dan akan kena tanah juga. Nampak tak? Tu kata bahan tanah. Bahan tanah juga akhirnya. Orang besar ke, orang hebat mana, akhirnya tanah juga. Itu satu. Lagi apa sunat? Ai wa yudabu raf'u ra'sihi, dan disunatkan mengangkatkan kepalanya binahwi labinah. Okey. Seumpama labinah ni makna batu-bata. Bata lah. Jadi bata yang dibuat daripada tanah dulu, bata labinah ni ialah bata. Biasanya dulu buat daripada tanah, lepas tu dibakar. Jadi sunat angkat kepala tu dia sendar bagi. Sendar kepala dengan bata. Dan seumpamanya lah. Seumpama bata, kalau tak ada bata, ambil tanah, buat tinggi sikit, supaya kepala dia tak jadi gitu. Sebab kepala kita ni kan, dengan bahu kan, dia ada jarak. Jadi supaya kepala tu tidak jadi jatuh, ditegakkan dengan batu-bata. Dan seumpama, kalau tak ada batu-bata, ambil tanah, kupu-kupu sampai jadi tempat dia bersandar kepala. Okey. Kemudian katanya, ni masalah. Wa kuriha sundukun, dan dimakruhkan keranda. Sunduk ni kotak, keranda lah. Keranda itu hukumnya makruh, kecuali illa linahwi nadawatin, kecuali kerana seumpama lembut tanah. Nadawah ni makna lembut. Tanah tu gelak ke apa? Panggil apa? Gelak ke jadi dia terjemah apa dia tu? Masa itu terjemah apa? Indonesia. Apa dia? Ulang balik, dia kata nadawah. Cuba baca dia punya juga. Tanah apa? Gelosor. Gelosor tak? Gitu tulis. Itulah nadawah ni, makna lembut. Berat tu kata berat, kita sebut benda ni. Tanah berat lembut. Jadi kita tak boleh nak letak atas tanah. Kalau nak buat lahat, dia jatuh juga. Nak buat parit tengah pun jatuh juga. Maka boleh guna keranda. Illa linahwi nadawatin, kecuali kerana seumpama tanah itu lembut, tanah itu tanah yang lerah, maka fayajibu, maka wajib. Kalau ketika itu wajib lah. Linahwi nadawah tu seumpama itulah. Seumpama tadi, seumpama apa? Tanah tu lembut, ataupun apa nama ni, berair. Ada tanah tu berair, gali-gali musim begini tak? Maka boleh digunakan keranda. Boleh digunakan keranda. Jadi nak tahu mana? Tahu orang buat biasa tempat tu lah. Tukang gali kubur tahu lah, tanah sini ni keras. Nampak tak? Jadi kawasan itu tidak perlulah kepada keranda. Sepatutnya gitulah. Tapi keranda ni termasuk dalam package. Dia termasuk dalam package juga. Jadi guna-guna pun adalah keranda. Ala kulli hal,
hak sunnah dan sunatnya bahawa tidak digunakan keranda. Hukum makruh. Hukum makruh. Okey. Lembab dan nadawah ni, nadawah kerana lembab. Dan nahwi nadawah, seumpama lembab tanah basah. Dan seumpama basah tanah ialah tanah itu berat dan lembut. Apa tak? Butuh tepi. Jadi boleh guna keranda. Okey. Tuan kita terjemah ni betul lah ni. Dia kata kerana seumpama tanah basah. Basah sekira-kira tak boleh nak letak jenazah gitu saja, akan menyebabkan jadi tak akan kena tanah langsung. Nampak? Dia kalau boleh biar ada ruang sikit. Sebab tu digali sama ada buat parit atau buat dahat. Parit ni makna kita kita gali sikit tengah. Kemudian letak mayat situ, tutup dengan papan. Nampak tak? Nampak? Jadi macam ada ruang, letak mayat, tutup dengan papan. Jadi tanah tu dak tindih jenazah. Lahat pun sama. Lahat ni kita buat bukaan pada arah kiblat. Kita buat bentuk L. Makna kita gali. Lepas tu bahagian arah kiblat tu kita gali ke tepi. Gali ke arah kiblat. Jadi macam bentuk L. Kemudian mayat tu diletak di bahagian L dia, ujung tu. Lepas tu ditutup dengan apa ni, kepapan di kayu ke. Lepas tu baru kambut. Okey. Sini ke mana sini? Kanda je. Tu kata pakai kanda. Jadi pakai kanda je. Padahal makruh guna kanda tu. Makruh. Kalau tanah contohnya tepi patah pasir, boleh tahan. Memang makna kena guna kanda lah. Buat warna lahat pun sama ada air ada ataupun dia akan tanah tu berat. Tanah berat. Kalau tanah keras, tanah okey, boleh lah. Lahat dia lahat tu dia kena gali pula tepi pula sikit. Bentuk L mana tadi? Illa linahwi nadawatin fayajibu, kecuali kerana seumpama basah maka wajib gunakan dia lah. Okey, habis satu. Wa yahrumu dafnuhu bila syai'in, maka haram menanam jenazah mayat tanpa sesuatu yang na'uku'at turabi alaih, yang menghalang jatuh tanah di atasnya. Makna letak mayat tu tanah gitu tu. Makna tanah berat ni akan terlipik mayat. Tak, biar. Jangan gitu. Haram kita biarkan tanpa ada sesuatu yang menghalangi antara mayat dan juga tanah. Habis. Kemudian katanya kata muallif rahimahullah 799 tu, yahrumu dafnu thnaini min jinsaini bi qabrin illam yakun bainahuma mahramiyatun aw zawjiyatun wa ma'a ihdahuma kuriha kajam'i muttahidi jinsin fihi bila hajatin, wa yahrumu aidan idkhalu mayyitin ala akhar wa in ittahada jinsan qabla bala'i jami'ihi, wa yarji'u fihi li ahli khibratin bil ardi walau wujida ba'du 'azmatin. Azmihi ke almati tu? Ta ke ha? Ha itu? Ha. Ini almati azmihi. Qabla tamami al-hafri wajaba raddu turabihi aw ba'dahu fala wa yajuzu dafnu ma'ahu.
Katanya haram menanam dua mayat dari dua jenis. Jenis tu jenis jantina berbeza pada satu kubur. Laki puang, tok sekali. Jika tidak ada di antara keduanya hubungan mahram atau suami isteri, serta salah satu dari dua hubungan ini itu ianya makruh. Maknanya kalau sama-sama mahram ataupun suami isteri boleh tapi makruh. Sama seperti menghimpunkan dua yang sejenis. Sejenis makna sama jantina padanya pada kubur tanpa hajat. Haram juga memasukkan mayat atas mayat yang lain sekalipun sejenis sebelum reput semuanya. Dirujuk padanya kepada orang yang pakar dengan bumi. Jikalau didapati sebahagian tulang sebelum sempurna gali, wajib dikembalikan tanahnya, atau selepasnya maka tidak, dah harus menanam mayat serta tulang itu. Okey. Sekarang ni masih berkaitan dengan kubur lagi. Proses ad-dafnu. Kata dia wa yahrumu dafnu thnaini min jinsaini biqabrin. Haram menanam dua orang daripada dua jenis yang berlainan biqabrin, dalam satu kubur. Okay. Haram jenis yang berlainan, laki dan puang. Laki dan puang. Illam yakun bainahuma, jika tidak ada di antara mereka berdua mahramiyatun, hubungan mahram. Bukan mahram, makna apa dia? Kalau mahram ni makna mak dengan anak laki, adik-beradik, laki puang tu ada hubungan mahram. Ia haram kalau tak ada dua berlainan jenis dan tidak ada hubungan mahram antara laki dan perempuan itu. Au zaujiyatun, ataupun tidak ada hubungan suami isteri. Suami dan isteri, bukan suami isteri dia, orang lain. Tak ada hubungan, hukumnya haram. Wa ma'ih ahadihima, dalam dan berserta ada salah satu. Makna laki puang tapi dia ada hubungan mahram, ataupun laki puang dia itu suami isteri, hukumnya kuriha, makruh. Boleh tapi makruh. Kajam'i muttahidai, muttahidai kajam'i muttahidai jinsin, seperti menghimpunkan dua orang yang sama jenis, laki dengan laki, fihi, pada satu kubur, bila hajatin, tanpa hajat, makruh lah. Laki sama laki, puang sama puang, kuburkan sekali, makna meletakkan dua jenazah dalam satu lubang kubur sekaligus tanpa hajat, yang mana dua-dua ini sama, jenis yang sama, laki sama laki, puang sama puang, hukumnya makruh. Jadi khulasah dia, kalau sama jenis, sama ada laki dengan laki atau puang dengan puang, ataupun berlainan jenis tapi ada hubungan mahram ataupun suami isteri, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kalau berlainan jenis dan tak ada hubungan mahram, tak ada, bukan suami isteri, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Okey. Lepas ni dia akan sebut lagi lah kalau situasi darurah dan seumpamanya. Kajam'i muttahidai jinsin fihi bila hajatin. Itu satu, selesai. Mana satu lubang kubur, satu jenazah sahaja. Kalau lebih, tengok tadi, sama jenis tak? Sama jenis makruh hukum. Kalau tak sama jenis tapi ada hubungan, maka hukumnya makruh juga. Kalau tak ada hubungan, hukumnya haram. Wa yahrumu aidan idkhalu mayyitin ala akhara. Haram juga memasukkan satu jenazah mayat di atas mayat lain. Apa maksud? Masukkan satu jenazah mayat di atas kubur orang. Apa? Ala akhar ni atas mayat lain. Mana mayat ni tanam dah. Lepas tu kita pergi gali tempat sama, kita nak masuk mayat lain. Hukumnya haram. Wa initahada jinsan, walaupun sama jenis. Ni kubur ni tanah dah ni. Lepas tu ada mayat seorang lagi nak masuk, kita gali kubur tadi juga. Tu mayat ada dah, mayat dah ditanam. Kemudian kita gali pada kubur mayat tersebut nak tanam mayat lain.
hukumnya haram walaupun sama jenis. Bila itu? Qaid lagi. Bila qabla bala'i jami'ihi, sebelum sebelum apa nama ini? Repuk. Bala' ni makna sebelum repuk. Sebelum repuk dan musnah, hancur sekalian jenazah itu. Mayat ada lagi molek, ataupun ada lagi sisa-sisa tulang dan seumpamanya, kita gali nak tak mayat lain, hukumnya tak boleh. Tak boleh. Jadi nak tahu mana mayat itu dah makan, panggil makan tanah atau tidak. Wa yurja'u fihi, wa yurja'u, dan dikembalikan fihi fil bilad, pada apa nama ni, dalam waktu dia tulis apa tu? Indonesia tu dia tulis balak ke bilad? Biak, ba bagi bawah, bagi bawah. Tu ba bagi atas. Kita tengok yang tu apa hak dia cetakkan tu sih. Bila bala ya beli, balaan mungkin boleh dua kot. Tengok kamu balik itu mana Said ada tu bila lah. Jadi pada dhamir kalimah ba, al-bila, bila boleh baca bila dengan maksurah atau mamdudah. Kalau bala'an hasana, bala' bermakna musibah. Tak silap gitulah. Ada orang nuskah ada? Tak ada. Ada cetakan yang tu. Jadi tanpa sebelum hancur jenazah mayat itu tak boleh nak masukkan mayat lain. Jadi macam mana nak kembalikan itu? Wa yurja'u fihi li ahli al-khibrati bil ard, dikembalikan pada masalah hancur atau tidak hancur jenazah itu kepada ahli khibrah, ahli pakar dia lah. Bil ard, di tentang tanah. Biasa berapa bulan? Tahu tak? Tak tahu. Dia bertanya kan, siapa dia? Berapa bulan maknanya mayat tu akan jadi repuk? Kena kembali, kena tanya dia lah. Okay. Dia kadang beza dengan tanah, berbeza ikut tanah. Di kawasan ni biasa berapa, kawasan lain okey berbeza pula. Okey. Walau wujida ba'du 'azmihi qabla tamamil hafri, kalau didapati sebahagian daripada tulang mayat yang ada dalam kubur sebelum sempurna gali, wajib raddu turabihi, maka wajib dikembalikan tanahnya. Kalau kita gali, ingat ke dah hancur dah lah, lama dah. Ingat ke hancur dah. Gali tengok jumpa tulang sebelum habis ni. Dah tutup. Mana? Dah suruh gali. Maka kena kamu balik gali kawasan lain. Au ba'dahu, ataupun selepasnya. Selepas mana? Ni kalau apa? Menjumpai tulang-tulang. Kalau selepas daripada galinya, maka lepas gali siap dah tanah, nampak lagi ada tulang, maka fala yajibu raddu at-turabi, tak wajib kita kamu balik. Wala yukru, situlah. Wa yajuzu dafnu ma'ahu, dan harus ditanam mayat baru bersertanya. Jadi kalau lepas siap gali nampak ada tulang, jadi boleh tanam mayat lain. Kita ketepikan tulang tu, letak tepi, ketepikan, lepas tu tanam mayat jenazah baru, lepas tu buat macam biasa. Itu kalau setelah sempurna gali. Dah kalau mayat dah berubah, mayat dah berubah, tu kena tak boleh tanam situ. Haram tanam situ. Maknanya seakan-akan kalau nak berubah kita masuk seorang lagi, seakan kita menanam dua orang dalam satu lubang. Hukumnya tak boleh. Jadi tanam balik. Ni orang jumpa jenazah-jenazah orang-orang yang ada Allah Ta'ala muliakan tak, tanah tak makan jasad dia.
sahabat ke, para wali ke, berlaku banjir di bahagian Madinah tu. Katanya sampai banjir besar, kawasan yang ditanam perkuburan sahabat-sahabat yang mati dalam Ma'rakah tu, ada yang mana tanah dia jadi jatuh, hilang. Jenazah yang telah ditanam beratus tahun tu molek lagi. Molek tu maknanya dah hancur lah, tidak hancur. Lalu digali semula tanah dan ditanam. Dan antaranya yang masyhur ataupun diceritakan ialah jasad Syekh Al-Habib Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi diceritakan orang dia ulama zaman-zaman yang meninggal dah lah. Meninggal dah. Orang gali kuburnya di Ma'la, di Mekah. Gali tengok kubur dia, tengok jasad dia, molek dia. Kamu balik. Lepas tu dah sempat tahu je lah Mekah Madinah ni cara dia. Orang ramai situ. Tak, kubur nampak besar tu je. Kalau besar pun besar sikit. Tanah ke mana? Tak, nak tanam ke mana? Jadi tanam itulah. Digali semula kubur yang telah ditanam. Tahu dah dalam masa beberapa tahun. Jadi ahli yang gali kubur tahu dah lah dalam masa beberapa tahun makna jenazah ni akan ruku. Boleh tanam hak lain. Gali kubur Syekh almarhum Said Muhammad Ali Maliki, tengok jasad molek. Lepas tu kambuhlah pula 2-3 tahun pula. Lepas tu digali pula nak tanam hak lain, molek lagi. Akhirnya orang tak boleh kata tak boleh, kubur ni jangan digali dah lepas ni. Ini orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Habis. Kita nak baca kitab dia dekat sejik Khalifah yang satu ni. Tapi kitab tak settle lagi. Terjemahan Ustaz Dr. Ibrahim. Okey. Mana tadi? Jadi kalau jenazah tu ada, tak boleh, kena kamu balik. Kena kamu balik. Lagi dia kata wa yahrum wala yukrahu ad-dafnu laylan khilafan lil Hasan al-Basri wan naharu afdalu lid-dafni minhu. Tidak makruh menanam mayat waktu malam, bersalahan Hasan Basri. Siang hari terutama untuk menanam mayat dari malam. Okey, boleh tak tanam malam? Boleh. Pandangan Imam Hasan Al-Basri yang kata tak boleh. Ini berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan, la tadfinu mautakum bil-lail. Jangan kamu tanam mayat kamu pada waktu malam illa an tadarru, kecuali terpaksa. Jadi sebahagian ulama menganggap bahawa hadis ini dhaif, dan larangan itu semua dah maknanya ada datang rukhsah dan keringanan boleh tanam pada waktu malam. Jadi tak ada masalah malam. Cuma malam ni payahlah sikit urusannya, tu maklumlah. Sebab tu dikata wan naharu afdalu lidafni minhu. Dan siang itu lebih afdal untuk ditanam daripada malam. Kemudian dia kata wa yurfa'ul qabru qadra shibrin nadban wa tasṭituhu aula min tasnimihi wa yundabu liman ala syafiril qabri an yuhfiya thalatha hathayatin biyadaihi qailan ma'al ula minha khalaqnakum wa ma'al thaniyati wa fiha nu'idukum wa ma'al thalithati wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ditinggikan kubur kadar sejengkal di atas jalan sunat-sunat, meratakan bahagian atasnya terutama dari membonggolkannya. Disunatkan bagi orang yang di tepi kubur bahawa dia meraup tanah 3 raupan dengan 2 tangannya dan mencampurkan ke dalamnya sambil berkata serta yang pertama minha khalaqnakum, dan serta yang kedua wa fiha nu'idukum, dan serta yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Okey, ni lagi. Ini apa yang sunat lagi kita buat berkaitan dengan mengkuburkan mayat. Dia kata wa yurfa'ul qabru, dan diangkat
ditinggikan kubur qadra shibrin, kadar satu jekar. Maknanya tanah rata kan. Kubur tu biar naik sunat sejekar. Tanah yang di atas kubur tu jekar. Sejekar. Jelas tak? Jadi macam jangan dapat rata gitu aja. Sunat naik sejekar. Pak atas tu kan? Batas. Batas lah, buat batas betul. Buat batas. Namanya buat batas. Okey, buat batas. Nah depan. Orang petani tahu. Wa tasbihuhu aula min tasnimihi, dan meratakan bahagian atas itu lebih aula daripada membonggolkannya. Buat batas kata kan ni. Dia gini. Ini orang kata tadi kata sunat awak batas, apa tu kata? Rata tu bukan awak tinggi tau. Tinggi sedekar. Tapi bahagian tu kan, dia lebar tu jangan lebar dia gini, biar gini. Apa tak? Ni sedekar. Ni sedekar. Atas tu biar gini, rata kan. Jangan awak gini. Muncung gini kat kira dipanggil tasnim. Tasnim ni makna kita buat bonggol. Jangan buat gini. Buat gini atas. Dia naik, dia tinggi, rata kan. Parahkan. Panggil parahkan dia. Jangan buat gini. Apa tak? Macam batas. Tanah sawi. Batas tanah sawi. Jangan buat gini atau gini. Jangan bonggok gitu. Dia rata gini. Apa tak? Okey gitu. Jadi yang bonggok tu tasni. Daripada sanamul ibil. Sanam ibil ni bonggok unta tu lah. Jadi bonggok tu tak boleh. Dia nak biar rata. Ini sunat belaka ni. Sunat belaka. Wa yundabu liman ala syafiril qabri, dan sunat bagi orang duduk di tepi kubur an yuhfiya, dia meraut salasa hasayatin, tiga raut yang tiga raut tanah biyadaihi, dengan kedua tangannya. Kalau duduk tepi tu nak tanam tu kan, ambil tiga raut tanah, rautkan tanah tu. Lepas tu baca apa? Qailan, hal keadaannya berkata, ma'al ula, dengan hasyatil ula, dengan raut yang pertama, ambil tanah raut, minha khalaqnakum. Lepas tu letak dalam kubur. Minha khalaqnakum, maksudnya daripada tanah lah kami jadikan kamu. Ni ambil ayat iktibas ayat Quran. Minha khalaqnakum. Yang kedua raut pula sekali lagi. Wa fiha nu'idukum, dan padanya kami kembalikan kamu. Dulu dicipta daripada tanah, sekarang ni dikembalikan ke tanah. Ambil raut yang ketiga, wa ma'atsanisa wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah kamu akan dikeluarkan sekali lagi. Nampak? Jadi ini semua dibuat oleh Rasulullah SAW. Nabi ambil raut dengan tanah dengan tangan, dua tangan tadi dia rautkan. Dia ambilkan tanah, tiga kali raut. Dia buat kat mana? Dekat kepala jenazah lah. Jenazah duduk bawah dah. Daripada atas tepi tu kita raut. Kita nak, orang nak tanam kan dengan cok. Tapi nak tengoklah aku kena cok. Kena tu kan. Jadi raut, duduk molek-molek raut. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Masukkan dalam lubang kubur tadi. Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang jayyid. Okey. Tadi dah ingat dah sebut. Tanam ramai jenazah ni kan, hukumnya tak boleh kecuali ada sebab yang terdesak. Contoh kita kata kalau ramai sangat dah. Misalnya kalau masa musim Covid, kita tengok di tempat-tempat yang pengurusan Covidnya tu paksa gali lubang sok. Memanjang itu tak. Memanjang ini tak tok sekali tu. Kalau keadaan itu mudarat, tak ada masalah lah. Keadaan darurah, bukan mudarat, keadaan darurah, keadaan terpaksa, maka tak ada masalah. Okey. Kemudian dalam hasyiah ni disebut berkaitan dengan satu kita panggil amalan. Dia dalam sini sebut faidatun. Jadi saya baca je lah, sebab ada orang kita buat juga.
maka benda ini disebut dalam beberapa kitab, antaranya dalam kitab I'anatul Talibin, dalam Hasyiah Syekh Sulaiman Al-Bijirmi dan lain-lain lagi, dalam Hasyiah Tuhfah Al-Muhtaj pun ada. Daripada Imam Taqiyuddin, daripada ayahnya, daripada Faqih bin Abdullah bin Muhammad Al-Hafidh, Abi Abdullah Muhammad Al-Hafidh. Tapi hadis ini tidak dijumpai sanad dia lah di sisi kutub Al-Mu'tabar, tak ada. Daripada kitab-kitab hadis yang mu'tabar tak ada. Cuma ini diriwayatkan yang disebut bahawa man akhadha min turabil qabri halad dafni biyadi, siapa yang mengambil daripada tanah kubur ketika nak ditanam jenazah, wa qara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan dibacakan pada tanah tu inna anzalnahu fi lailatul qadri sab'a marrat, 7 kali. Wa ja'alahu ma'al mayyiti, dan dijadikan bersama mayat, ditanam tanah tadi bersama mayat, lam yu'adzab dzalikal mayyitu fil qabr, tidak diazab mayat itu dalam kubur. Kerana hadis ini di sisi ahli hadis tidak sabit atau tidak dijumpai sanad. Jadi benda yang berkaitan kata tidak diazab ni diharapkan ataupun diringankan azab, gitulah. Tapi perbuatan tu macam mana? Adakah boleh dibuat? Maka kita nilai dengan neraca syarak. Boleh tak kita ambil ambil tanah, kita baca inna anzalna situ, boleh tak? Tak ada masalah. Nabi pernah ambil tanah Madinah, Nabi pun jadikan baca di tanah itu turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa mariduna bi'idni rabbina. Nabi ambil tanah, Nabi pun ludah pada tanah tu. Nabi jadi obat pada sahabat. Dia letakkan pada sahabat yang sakit. Dia baca apa? Dia baca turbatu ardina, tanah kami, biriqati ba'dina, dengan air liur daripada kami, yushfa mariduna, diharap dapat menghilangkan penyakit, menyembuhkan penyakit, bi'izni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Nabi japi lah, bahasa kita sebut japi. Japi makna dengan bacaan yang boleh, maka dijadikan sebagai ubat bagi sahabat yang sakit tadi. Jadi bacaan di tanah, baca inna anzalna, lepas tu kita letak. Dari segi menyalahi syarak atau tidak, dia tidak menyalahi syarak. Cuma dari segi fadilat itu sabit ke tidak dalam hadis, itu ulama-ulama yang mengkaji bahagian hadis kata tidak dijumpai sanad ini pada kitab-kitab yang mu'tabarah. Maka dari segi penilaian ilmiah terhadap hadis itu tidak, makna kita tidak dijumpai lah. Namun amalan ini ulama tulis. Sebab itu kita pernah tengok orang letak tanah kan, turun daripada tempat rumah jenazah semayang, letak tanah. Buat anda tanah. Waktu tu apa dia? Kalau asyik kunyit boleh tengok. Waktu tu makan. Tanah apa dia? Bacakan doa antaranya. Baca inna anzalna 7 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sebab apa? Sebab tanah itu akan dimasukkan sekali bersama jenazah. Okey. Dah gitu dah kena seksa sedap lah orang buat jahat. Jangan kata sedap sebab benda ini kita tak tahu. Boleh jadi buat pun Allah Ta'ala nak azab juga, azab juga. Nampak tak? Jadi kita harapkan dengan keberkatan itu mungkin diringankan, mungkin Allah Ta'ala akan beri kasihan belah kepada si jenazah. Jadi kita orang hidup ni, terutamanya orang yang inginkan kepada jenazah itu, kita akan berusaha lah segala perkara yang boleh, yang tidak menyalahi syarak. Buat jamuan tujuan nak pergi makan, sedekah dengan cara yang betul lah. Kalau cara tak betul jadi haram juga. Tujuan apa? Sampai pahala kepada si mati. Apakah lebih-lebih lagi si mati itu orang yang berjasa kepada kita. Jadi gitu je lah. Dah buat tak masalah, ni bukan benda haji ni. Nampak tak? Jadi sini faedah yang dinukilkan dalam kitab Hasyiah ini. Okey.
Ada soalan dia kata, adakah boleh kita raut tanah dan baca ayat itu kita buat setelah selesai perkebumian? Sebab kawasan kubur yang sesak dan orang ramai yang tidak memungkinkan buat semasa pengebumian. Boleh tak nak boleh buat gitu? Jadi asas pada perbuatan tu sendiri tu dari sandaran tu tidak dengan sabit dengan hadis yang sahih. Jadi kalau kita buat pun kita haraplah dengan rahmat Tuhan. Pertamanya bila baca Al-Quran itu sendiri rahmat. Dan bila baca pada sesuatu tu kita mengharapkan barakah dia. Kita mengharapkan barakah dia. Sebagaimana orang yang membacakan pada air, baca pada air ayat Quran, baca pada air Yasin dan seumpamanya, mengharapkan ada barakah pada air. Jadi makna orang kata apa ni, kalau tak ada tak ada rotan pun akar boleh. Rotan tak ada akar pun boleh. Tapi dalam hadis ni dia letak bersama mayat dalam kafan dia. Maksudnya dalam kubur lah, kubur ataupun kafan dia. Kafan tak ada masalah juga sebab dia bukan benda yang tertulis, yang nampak, bukan. Kalau kita letak ayat Quran, tak mushaf, nulis tengah-tengah, bukan mazhab kita lah, mazhab sesat. Tak silap mungkin sebahagian daripada Syiah dia tak ni, kain kapal tu tulis bacaan-bacaan, tulisan ada letak Quran, tu tak boleh, haram. Sebab apa? Dia kata dapat menyelamatkan. Tak, berdosa. Lagi pula haram sebab apa? Pergi jenazah tu akan keluar darah, kena kepada tulisan-tulisan itu menyebabkan haram. Jadi kita nak buat pun kena berdasarkan landasan syarak. Kemudian kata musannif rahimahullah, muhimmatun yusan wad'u jaridatin khadra. Ni bab lepas tanam tu nak buat benda atas kubur. Boleh tak letak pokok. Jadi kita berhenti situlah sebab panjang juga ni perbincangannya. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Ada soalan? Tak. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.